Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, dan rukun dua khutbah itu 5 perkara. Pertamanya Alhamdulillah, iaitu puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu daripada sirah puji, Alhamdulillah. Boleh juga terbalik, lillahil hamdu ahmadullah, boleh. Ana hamidun lillah, boleh lakukan. Apa-apa yang istiqaq daripada puji alhamdu boleh lakukan. Ahmadullah, ana hamidun lillah, lillahil hamdu boleh lakukan. Tapi kalau dia kata la ilaha illallah, tidak sah. Selain daripada benda puji, tidak sah. Berbeza dengan pandangan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala kata sah. Begitu juga tidak boleh kita sebut asyukru lillah, tak boleh, tak sah. Ataupun alhamdulillahirrahman, tak boleh juga. Dia kena lafaz hamdun tu dengan Allah. Tak kisahlah hamdu tu jadi fi'il ke fa'il ke, isim fa'il ke, isim ke, asalkan hamida atau wazan istiqaqnya hamida. Itulah puji. Kemudian keduanya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa sirah boleh. Allahumma salli ala Muhammad boleh, sallallahu alaihi wasallam boleh, usalli wa usallim boleh, nusalli pun boleh. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin boleh. Boleh lakukan. Apa-apa bentuk selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak sahnya kalau kita kata salamullahi ala Muhammad. Itu tak sah. Tak memadai. Salamullahi ala Muhammad tidak sah. Begitu juga tidak sah rahimahullahu Muhammadan. Tak sah juga. Begitu juga tidak sah sallallahu alaihi, dhamir ya, tidak ada sallallahu ala Muhammad. Dia kena nyatakan, zahirkan nama, tak boleh dhamirkan sallallahu alaihi saja, tak boleh. Itu tidak sah lah. Sirah-sirah yang tidak sah, salamullahi ala Muhammad, rahimahullahu Muhammadan, sallallahu alaihi. Habis. Kata musannif ketiganya wasiat. Wasiat apa? Wasiat takwa. Kerana apa wajib? Kerana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baca wasiat tersebut, maka Nabi kita pun ikutlah, wajib. Dan kenapa dia jadi wajib dan menjadi rukun? Kerana wasiat dengan takwa itulah maksud terbesar dalam khutbah. Maksud yang paling terbesar dalam khutbah, tujuan utama yang paling besar dalam khutbah ialah wasiat dengan takwa. Maka tidak memadai kalau dia hanya memberikan peringatan berkaitan dunia. Kerana peringatan berkaitan dunia orang faham belaka dah, orang reti belaka dah masing-masing, dunia masing-masing. Bahkan dia hendaklah mentarghibkan orang ke arah taat dengan ittaqullah, salah satunya. Ataupun dia menyegerakan ataupun menyuruh orang buat taat dan melarang orang daripada buat maksiat. Dengan apa-apa juga lafaz, tak mesti ittaqullah. Antara lafaz yang bolehnya ihdharu iqaballah, jaga-jagalah oleh kamu akan siksaan Allah, awin nar ataupun nar, api neraka Allah. Ihdharu narullah, narallah,
Apa-apa dah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu semua benda-benda yang boleh dikategorikan sebagai al-wasiyatu bittaqwa. Tak semestinya guna ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Itu salah satu lafaz sirah sahaja. Keempatnya, membaca ayat Quran. Membaca ayat Quran. Membaca ayat Quran ni ayat Quran yang memberi faham. Ayat Quran yang memberi faham, walaupun dia tu berkaitan dengan hukum yang telah dimansukhkan ataupun dia berkaitan dengan kisah. Walaupun ayat Quran tu berkaitan dengan kisah seseorang ataupun ayat tersebut sudah hukumnya mansukh, bukan bacaan, hukumnya mansukh. Maka tidak memadailah kalau seseorang tu baca sebahagian ayat saja walaupun panjang. Dia baca ayat hutang, separuh dia ambil, tak sah. Tidak sah. Tapi yang kata tidak sah baca sebahagian ayat walaupun panjang tu, menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kena baca ayat Quran yang mufhimah, yang memberi faham tu? Kerana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia baca satu ayat Quran dengan qasad baca dan dengan qasad memberi peringatan, maka terhasil juga rukun baca ayat Quran. Dia qasad dua-dua. Dia baca ayat Quran ni bukan sekadar qasad baca, tapi qasad beri peringatan sekali pun boleh hasil, tak ada masalah. Begitu juga sah kalau dia tak niat apa-apa, dia baca Al-Quran sekadar kata nak rukun lah, tak qasad kata nak qiraah ke baca ke atau beri peringatan pada orang ke, pun sah juga. Tu berkaitan baca ayat Quran. Kelimanya, doa bagi sekalian muslimin. Doa bagi sekalian orang Islam. Khususnya bagi orang yang hadir Jumaat. Khususnya bagi orang hadir Jumaat ataupun secara umum kepada seluruh orang yang beriman boleh berlaku. Kita doa tu untuk khusus kepada orang yang hadir saja pun boleh sah, ataupun orang yang umum secara umumnya di luar sana pun sah juga. Kerana apa? Kerana mengikuti ulama salaf dan khalaf yang berbuat sedemikian. Maka tidak sah kalau dia tu doa untuk orang-orang yang tak ada di hadapan. Wala dia panggil mengkhususkan doa hanya kepada orang yang tak ada di depan dia, hanya khusus pada doa orang yang tak ada di depan dia. Dia boleh untuk khususkan doa kepada orang yang selain berada di hadapan dia, tapi sekali kena doa orang yang di hadapan dia. Memadai kalau dia doa untuk orang yang di hadapan dia, tak doa pada orang lain, memadai. Tapi kalau doa kepada orang yang di luar sana, bukan hadirin yang hadir sahaja, itu tidak sah. Dia kena doa kepada orang yang hadir sahaja ataupun orang yang hadir serta umum orang Islam. Itu boleh. Biasanya umum kepada orang Islam sekaliannya lah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mana tadi? Hilang dah. Doa habis. Adapun sunat dahulu, yakni sebelum daripada sembahyang itu, dua perkara. Pertama, azan. Ni pun kita dah bincang dah azan. Azan tu lagu mana? Apa sejarah dia? Kita bincang dah habis. Dia tu di bahasa tu bang. Bang tu bahasa Melayu. Keduanya qamat. Nokta. Tu sunat sebelum sembahyang. Dan sunat di dalam sembahyang itu tiga perkara. Bukan tiga ya, bahkan lebih. Iaitu pertama tahiyat awal, itu sunat ab'ad. Kedua kunut, itu pun kita bahas dah. Ketiga sunat hayat. Dia bahagi begitu. Kalau kita ikut bahagia dua dah, sunat ab'ad, sunat hayat, selesai. Maka tahiyat awal dan kunut itu sunat ab'ad. Itu sebut dalam kitab Safinatun Najah. Bahkan kalau dirungkaikan lagi jadi 8, boleh jadi 8 sunat ab'ad. Iaitu duduk tasyahud awal, bacaan tasyahud awal, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud awal, berdiri ketika kunut, membaca kunut, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kunut, selawat ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kunut, selawat ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud akhir. 8 semuanya. Itu 8 sunat ab'ad. Siapa yang meninggalkan sama ada sengaja ataupun tak sengaja, sunat sujud sahwi. Tu. Ada pun banyak sunat ab'ad itu 7 perkara.
Dia kata 7, kita pecah jadi 8. Pertamanya tahiyat awal, yakni duduk tahiyat awal, yakni baca tahiyat awal. Keduanya duduk tahiyat awal. Ketiganya selawat di dalam tahiyat awal. Keempatnya selawat atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat akhir. Okey. Kelima kunut, iaitu bacaan kunut. Keenam berdiri bagi kunut. Ketujuh selawat ke atas Nabi di dalam kunut. Tiga yang ke-8 selawat ke atas sahabat dalam kunut. Itu dia tak sebut. Adapun sunat hayat itu tiada disebutkan. Yang ini tiada disebutkan di sini kerana ia sunat hayat banyak bilangannya. Selain daripada sunat yang 8 tadi itu, semua tu hayat belaka. Termasuklah takbir raya yang dalam sembahyang. Maka kaedahnya siapa yang sujud sahwi kerana meninggalkan sunat hayat, batal sembahyang dalam mazhab Syafi'i, tidak batal sembahyang dalam mazhab Hambali. Perkara yang membatalkan sembahyang itu ada 11. Main pula perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Perkara yang membatalkan sembahyang dia kata ada 13. Ada 11. Pertama, berkata-kata dengan disahaja. Satu huruf, yakni satu huruf yang memberi faham, atau dua huruf, yakni walaupun tak faham. Noktah. Cakap dengan sengaja yang tidak batal 3 ya, iaitu Quran, zikir, doa. Selagi mana ada Quran, zikir, doa dalam bahasa Arab tak batal. Walaupun bukan pada tempatnya, tak batal. Tapi kalau dia bercakap satu huruf yang memberi faham, batal. 2 huruf walaupun tak beri faham, batal. 2 huruf yang tak beri faham ni dia mualaf. Disebut sekaligus 2 ni batal. Ni kalau sengaja walaupun dia tak faham 2 huruf tu, tetapi dia sebut dengan sengaja berturut-turut 2 huruf, batal. Jadi kalau dia tak berturut-turut, dia sebut 2 huruf tapi tak berturut-turut, ada senggang masa qadar huruf, maka hal tu tak batal walaupun banyak sekali pun. Contoh dia sebut ta, lepas ta ya ba ya itu tak batal. Itu satu huruf tak beri faham. Dengan syarat tak beri faham lah. Ada satu huruf yang beri faham. Contoh qi. Qi beri faham kerana tu fi'il amar. Asal pada wiqayah, hatilah oleh engkau. Bahaya. Tu Sebab apa kalau kita tidak mualat ta sa, tak mualat, kenapa tak batal? Kerana tak panggil sebagai kalam. Tak panggil sebagai kalam. Habis. Jadi antara huruf, satu huruf yang memberi faham, yang membatalkan tu antaranya ialah perkataan fi. Fi itu asal pada wafa ya fi fi'il amar, lengkapkanlah oleh engkau. Kalau qi asal pada waqa qi. Satu perkataan bagi bawah, qi makna wiqayah, jaga-jagalah oleh engkau. Tu antaralah. Kerana qi dengan fi antaranya tu adalah kalam, nisbah bahasa Arab dan nisbah huruf. Hak tu dipanggil sebagai kalam. Habis. Begitu juga salah satu perkara yang membatalkan sembahyang ketika bercakap ni ialah harfun mamdud. Harah satu tapi dimatkan. Batal. Batal. Tu ialah boleh buat pun. Dia panjang. Mamdud. Mamdud ni apa dia? Sekurang-kurang 2 harakat. 2 harakat menunjukkan 2 huruf. Bila 2 huruf walaupun tak faham, batal. Keduanya berbuat perbuatan yang banyak, seperti melangkah 3 langkah berturut-turut. Melangkah 3 langkah berturut-turut. 3 langkah berturut-turut ni yang kata batal walaupun kecil sekalipun. Walaupun kecil ya langkahan dia, 1, 2, 3. Langkahan 3 kali tu serupa macam langkahan 1 kali sekalipun, batal juga. Itu disebut dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in. Tapi kalau 3 kali, bukan 3 kali, sekali ataupun 2 kali, langkah dia panjang. Panjang. Sekali langkah tu subhanallah. Contohlah, selagi mana tak dinamakan melompat,
sah. Selama mana boleh langkah ke Gua Badak, satu langkah dikira sah. Sebab ada orang mengajar kata tak sah, tak betul lah. Bukan tak betul, ada pendapat yang kedua. Cuma pendapat tersebut bukan pendapat yang mu'tamad. Sebab ada yang mengkaitkan langkahan tersebut mesti mutawassit, mestilah pertengahan, bukannya terlampau jauh. Tapi pandangan mu'tamad ghayatul lirraddi. Syekh Ahmad Al-Qalyubi rahimahullah sebut dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin, walaupun langkahnya luar, tapi kalau tak lebih 3 tak batal. Tu. Jadi apa tadi? Apa tadi ingat dah. Seperti 3 langkah, melangkah 3 kali. Melangkah 3 kali itu hukum dia adalah batal. Itu dipanggil al-af'al al-kathirah, perbuatan yang banyaklah. Kemudian bila kita bahas berkaitan perbuatan yang banyak tu, perbuatan yang banyak tu, perbuatan yang berkaitan dengan bukan sembahyang. Perbuatan yang banyak tu perbuatan yang bukan berkaitan dengan perbuatan sembahyang. Kalau perbuatan sembahyang banyak gerak-gerak tu, tak batal pun. Memang tak batal sebab sembahyang. Tetapi kalau dia buat satu perbuatan yang bukan dalam sembahyang tapi menyerupai sembahyang. Contoh dia buat rokok. Rokok tu menyerupai perbuatan sembahyang, tapi dia bukan perbuatan sembahyang sebab tadi rokok dah. Maka hak ni kalau dia sengaja batal. Kalau sengaja tunduk. Tapi kalau tunduk rokok tu untuk bunuh binatang, bunuh ular, hak tu tidak batal. Kerana nak mengelakkan mudarat daripada dia. Dia tunduk rokok untuk apa? Untuk bunuh ular, tak ada masalah. Dia naik semula. Tapi kalau tunduk tu rokok tu saja-saja nak tambah rukun yang bukan sepatutnya, maka batal. Kalau tak sengaja tak batal, sunat sujud sahwi. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa taala. Okey, sebelum tu, kalau dia buat perbuatan, dia buat satu perbuatan yang bukan perbuatan tersebut menyerupai perbuatan rukun. Seperti contohnya dia angkat tangan ke? Dia angkat tangan, angkat 2 tangan. Dia macam seolah-olah menyerupai benda yang sunat dalam sembahyang, tetapi dalam keadaan lupa. Itu tidak ada masalah. Lupa, tak teringat. Pergi angkat tangan buat apa? Dah angkat dah tadi. Itu tak batal. Kalau kira pun 2 kali je. Angkat tangan 2 kali. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ketiganya makan. Makan ni ketiganya ialah makan. Makan lagu mana tu? Okey, pertamanya meninggalkan benda-benda yang menyebabkan batal puasa. Buat perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam sembahyang, dalam keadaan sengaja, dalam keadaan tahu benda tu haram, maka hukum dia adalah batal. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga, seperti mana puasa batal, sembahyang pun batal. Begitu juga kalau dia makan dan minum, walaupun sedikit, dengan sengaja, dengan tahu, maka hukum dia batal makan dan minum, kerana dia telah menyampaikan ain ataupun satu benda makanan ke dalam rongganya, walaupun dia tu dalam keadaan kalau dia tu sedikit dimaafkanlah kalau lupa. Kalau sengaja tak maaf. Kalau banyak walaupun terlupa batal. Walaupun terlupa batal. Makan banyak, makan nasi dalam sembahyang, memang teruk kan tu. Tapi kalau sikit saja, maka bila sikit kena tengok pula. Kalau sengaja batal, tak sengaja tak batal. Tertelan tak batal, sengaja tak sengaja, sikit je. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, betul. Keempatnya, kelimanya tertawa-tawa gelak-gelak. Tertawa gelak-gelak, yang ini tertawa sehingga keluar suara gelak lah. Apa ni, jamuan makan sambil mendengar. Tiba-tiba orang ajak makan ni. Tu dia kata apa? Tertawa gelak-gelak. Ha. Habis kita tu qahwah. Qahwah apa?
Koh kan? Yalah, koh aku gelap kan? Koh kan? Koh tu kopi Koh. Tapi kalau nampak gigi dia tahan gelak sampai ke mampus tu tak batal. Kawan dia buat lawak depan. Nak gelak tak mau gelak. Dia nak tahan. Lepas tu keenamnya keguguran. Ga tu kan? Ga dia tu dia baris zaman dulu punya kita. Keenamnya keguguran najis yang tiada dimaafkan dia najis. Keguguran najis ni jatuh najis kat dia. Ni ketiga sembahyang ni pun dah bahas dah banyak kali ni. Ketujuhnya terbuka aurat seorang, terbuka dalam keadaan dia tak tutup semula. Kalau terbuka dengan sebab angin tiup, dia tutup semula dengan cepat, tak ada masalah. Tapi kalau angin tiup, dia biolek, tu batal. Ataupun anak kecil dia mari buka, habis batal. Tu kalau budak. Walaupun segera tutup sekali pun batal. Angin saja kalau segera tutup tak batal. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kedelapannya membelakangkan kiblat. Ni jelaslah. Yang ni kiblatnya tu taklah kiblatnya tu ketara sangat dia punya sengit tu. Kalau kiblat sini dia boleh mayang sini sikit. Tak apa kalau sini terus tu jeng sini situ panjang tu. Tu tadi nak ihtimal tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kesembilan, berubah niatnya niat seorang. Apa berubah niat? Nak putus niat. Nak putus niat. Nak putus mayang. Putus lalu. Ataupun dia ta'liq, kalau lah kawan ni mari aku nak putus mayang. Tak sah dah, batal dah. Hilang. Kesepuluhnya, hilang air sembahyangnya seorang. Batal wudu. Batal sembahyang. Tapi batal sembahyang tak mesti batal wudu. Batal wudu mesti batal mayang. Dia batal mayang. Apa dia? Dia niat nak putus mayang. Batal mayang. Tapi wudu masih ada. Ke-11nya murtad. Murtad pun batal sembahyang. Arti murtad mengiktikadkan i'tiqad kafir di dalam sembahyang. Ni ketiga sembahyang ni. Mayang. Ya Allah tak ada kan. Batal. Contohlah. Bukannya murtad tu dengan i'tiqad, dengan perbuatan, dengan perkataan kau. Iyalah memang tiga tu, tapi sekarang ni tengah sembahyang. Kalau bercakap batal. Dia nak kata batal sebab murtad. Satu je, iaitu i'tiqad. Kalau cakap memang batal sebab cakap. Kalau buat sesuatu batal sebab gerak banyak. Walaupun dia murtad lepas pada tu. Adapun yang memfardukan puasa itu 3 perkara. Tiba-tiba 4 puasa lalu. Dia mari dalam keadaan tiba-tiba je mari puasa. Ni kita nak puasa ni. Kemudian dia kata puasa itu, adapun yang memfardukan puasa itu 3 perkara. Pertamanya Islam, yakni walaupun dia tu telah murtad sekalipun. Dia murtad masuk Islam balik, wajib ganti puasa. Litaghlidhi alaihim, kerana untuk memberatkan hukuman ke atas orang yang murtad. Beza dengan kafir asli. Kafir asli tak wajib qada semula puasa. Habis. Keduanya belum lagi. Bila kita kata Islam wajib puasa, kafir tak wajib puasa, nisbah apa? Nisbah kita tidak boleh tangkap orang kafir itu sebab tak puasa. Tak boleh Tapi haram beri makan kepada orang kafir di siang hari bulan Ramadan. Hukum dia adalah haram. Kenapa? Kerana membantu ke atas maksiat. Maksiat dalam bulan Ramadan di siang hari ialah berbuka puasa. Maka kalau kita memberikan orang kafir itu orang kafir itu makan, maka kita sudah menolong dia untuk buat maksiat. Tapi kalau dia tu jual benda-benda tu di siang hari bulan Ramadan, tapi dekat-dekat nak buka lepas asar, tu tak ada apalah. Tak ada apa tu. Untuk orang Islam pun sama jugalah. Kita jual benda-benda yang dia ada perincian sebenarnya. Dia ada perincian sebenarnya. Kalau kita yakin dia ni bakal buka puasa dengan kita punya makanan ni, hukum dia haram jual. Tapi kalau syok, kalau tidak tahu, tidak ada masalah. Kalau tak tahu, kalau yakin tahu, memang confirm kawan ni nak buka puasa, hukum dia haram jual. Kalau tak tahu, boleh jual. Kalau syok,
tak ingat dah hukum dia, tapi ada. Kita pernah jawab soalan tu soalan tu tengok nanti akan datang bulan Ramadan macam-macam orang tanya. Tak ingat dah syok kalau syok dia ni nak makan gedok ni. Tu tak ingat dah. Lama dah tu tak jawab. Kemudian okey, sebab apa? Sebab apa orang kafir ni tidak sah puasanya kerana dia mampu masuk Islam. Tu ya. Dia tidak sah puasa orang kafir kerana dia mampu untuk masuk Islam. Dan Islam ketika itu, dia masuk Islam ketika tu wajib untuk dia sahkan puasanya. Jadi kalau dia puasa sekali pun tidak sah kerana dia ada kemampuan untuk masuk Islam. Tu. Cuma kalau nak puasa juga lantak dia lah. Urusan dia. Ketiganya menahani diri. Keduanya baligh. Ketiganya kuasa, mampu. Ada kesihatan elok, maka tiga ni wajib puasa. Dia sebenarnya sama ya. Islam, baligh, kuasa, suci haid nifas. Lesat. Itu wajib, syarat wajib puasa. Dan fardu puasa itu 4 perkara. Pertama, niat. Niat pun kita dah bahas dah. Niat sama qadin malam tu dah bahas dah tu. Keduanya menahani diri seorang daripada makan dan minum. Menahani diri seorang daripada makan dan minum. Tahan diri daripada makan dan minum. Bila kata makan dan minum, kenapa batal? Kerana wajib imsak, wajib untuk menahan diri daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Antara rongganya adalah mulut. Maka kita haram untuk memasukkan sesuatu ke dalam mulut untuk makan sehingga ke batin. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga batal puasa. Hatta rongga ihlil, dia panggil. Ihlil ni lubang zakar perempuan lelaki, lubang zakar lelaki, lubang tetek perempuan. Tu dia masukkan sesuatu ke dalam tu batal. Adapun kalau asap tidak ada masalah. Asap walaupun dia buka mulut dengan sengaja sekalipun tidak batal, kecuali asap rokok. Asap rokok batal kerana asap rokok tu ain, bukannya satu athar. Ada setengah ulama dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna', dia ada ceritakan seorang ulama dia pernah fatwakan isap rokok tu tak batal. Bila dilihat dan dia kaji, rupanya asap rokok tu ada ain, ada ain dia, ada ain dia tersendiri, bukan kesan saja. Maka dia ubah fatwa tu kepada batal. Dan makan makanan yang batal ni makan makanan dunia sahaja. Makan makanan dunia sahaja yang batal. Adapun dia makan makanan syurga, kalau dia jumpa lah, maka kalau dia makan tidak batal. Makan makanan syurga. Sebab dulu dia tu ada karamah ke apa, tak batal makan makanan syurga. Sebab apa? Sebab al-karamatu la tabtulul ibadah. Karamah itu tidak membatalkan ibadat. Jadi karamah lah boleh makan makanan syurga. Jadi kita kalau tak boleh makan makanan syurga, mana tak ada karamah lagi ya. Gitu ya. Kemudian nisbah mulut kita ni ada makhraj dia. Makhraj ha dengan hamzah tu dikira batin. Makhraj ha dengan hamzah dikira batin. A dengan kat bawah tu, tu dikira batin mulut. Jadi kalau keluar sesuatu di zahir mulut, masuk di situ batal. Tapi kalau makhraj kha dengan ha dikira zahir. Jadi kalau masih lagi makanan ataupun benda tersebut masih berada di makhraj kha dengan ha, tak batal lagi selagi mana belum masuk ke makhraj ha dengan hamzah. Jadi yang batalnya memasukkan daripada zahir ke batin. Adapun batin ke batin tak batal. Contohnya hinguh kita ada dalam kepala otak, kita pun hisap sampailah telan tu tak sampai keluar di hak zahir, masuk ke hak batin lalu dah. Makhraj ha dengan hamzah tak batal. Tapi kalau kita sedut kat otak kita ni sedut, lepas tu keluar dah di mulut, telan, tu batal. Tu dah keluar di zahir mulut dah. Tu kena ludah.
Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ketiga, menahani diri seorang daripada jima' siang hari. Kena tahan diri daripada jima' siang hari bulan Ramadan. Okey, jima' tu pada faraj. Sekira-kira wajib mandi kalau kita masuk. Masuk apa ni? Kepala helmet, hasyapah, semuanya ke dalam faraj perempuan, maka dia panggil batal dia puasa tu dengan jima'. Syaratnya sengaja, ikhtiar, ada usaha, kemudian tahu benda tu haram. Kalau salah satu daripada tu tak ada, maka tak haram, tak batal. Kalau dia terpaksa jima' sebab ada orang nak tembak, ataupun tak sengaja pergi jima', terkejut dengan bocor, pak masuk hajaqah dalam faraj, tu tak batal. Ataupun terlupa pun tak batal juga. Tu habis. Sama ada dia setubuh tu tadi di faraj manusia ataupun bukan manusia. Di faraj manusia ni sama ada isteri dia atau bukan isteri dia, ataupun selain daripada manusia. Dan jima' ini berlaku pada dubur ataupun faraj. Dia kubul ataupun faraj ataupun dubur. Di jalan belakang, tak batal aku, batal juga. Batal juga. Sama ada dia keluar air mani ataupun tidak, batal juga. Tu habis. Bila kata tahan diri daripada jima' ni, maka kita pun rungkai sikit masalah onani. Maka kalau onani, iaitu mengeluarkan air mani bukan melalui jima', sama ada dengan jalan haram ataupun halal, iaitu dengan isteri, maka juga batal puasa. Batal puasa. Kalau seseorang tu garu zakat dia sebab gatal, garu zakat dia sebab batal sehinggalah keluar air mani, hak tu tidak batal. Sebab dia ada hajat nak garu. Dengan syarat tidak ada adat yang kata kalau dia garu ni dia keluar air mani. Tak ada adat begitu. Cuma kali ni tiba-tiba pelik lagi. Lagu mana tu garu-garu pacu. Tapi kalau dah ada adat, tahu dah kata kalau dia garu zakat tu akan pacu air mani, maka hukum dia haram dan batal puasa. Batal puasa. Begitu jugalah kalau dia bersentuhan kulit dengan isteri dia ke, dengan cium ke, dengan peluk ke, tanpa ada hail, tanpa ada kain, bersentuhan kulit lah, mubasyarah, dengan cium ke, peluk ke, tanpa kain, sehinggalah keluar air mani, batal. Walaupun tak qasad untuk istimna, tak qasad untuk onani, tapi disebabkan tidak ada hail, tidak ada baju, tidak ada kain, maka batal. Begitu juga kalau dia keluar air mani tadi dengan sebab bersentuhan dengan mahram, ataupun bersentuhan dengan budak kecil, ataupun bersentuhan dengan amrad, walaupun berulang-ulang tetapi tidak qasad untuk onani, maka hak tu tak batal. Dia bersentuhan dengan mahram lah, bersentuhan kulit juga dengan mahram, atau dengan budak-budak, atau dengan amrad, berulang-ulang kali, dia pun pacu, tak batal kalau tak qasad istimna. Batal kalau qasad istimna. Adapun kalau dia tu mikir, dia mikir dalam kepala otak dia, aku kenal orang tu, mikir, duk cium dengan dia, mikir, khayal, sehinggalah keluar air mani, hak tu tidak batal walaupun haram hukum dia. Haram sebab mikir benda haram. Tapi disuruh batal puasa, tak batal puasa. Kalau dia melihat, dia tengok farah binatang, dia berasa, dia tengok farah binatang pelik waktu puasa tu, pancuk kawan tu, tu tak batal sebab dia melihat. Melihat dengan fikir, walaupun berulang-ulang kali, tak batal. Walaupun nisbah lihat dengan fikir benda haram tu haram, tapi tak batal puasa. Apa lagi ya? Habis tu ni ada satu lagi tambahan. Yang kata orang yang berpuasa fardu, orang yang berpuasa fardu, kalaulah dengan sebab cium itu menggerakkan syahwat dia sehingga takut izal ataupun takut berlaku jima', maka hukum dia haram. Dengan isteri sendiri ya.
Dia nak puasa fardu, tak kisahlah Ramadan ke nazar ke kafarah, dia pun mencium isteri dia. Yang mana cium tu dia dapat menggerakkan syahwat dia, sekira-kira takut boleh izah ataupun boleh berlaku jima, maka hukum dia haram mencium tersebut. Tapi kalau semata-mata tegang zakar ataupun keluar madhi, makruh. Tak batal tapi makruh. Mazhab Maliki keluar air madhi makruh. Keluar air madhi batal. Mazhab kita keluar air madhi ketika puasa tidak batal, hanya makruh saja. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, habis tu pertama Islam, siang hari. Keempatnya menahani diri seorang daripada muntah. Tahan diri daripada muntah. Tapi kalau muntah tu sebab penyakit, maka tidak ada masalah. Kalau dia korek mulut sampai pergi muntah, hukum dia haram, lagi pula batal puasa. Kalau puasa tersebut fardu lah, hukum dia haram, lagi batal puasa. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dengan sengaja muntah. Kalau tak sengaja, tak ada masalah, seperti penyakit. Dan sunat puasa itu 3 perkara. Perkara yang sunat dalam puasa pula 3. Pertama, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa, dia panggil iftar. Menyegerakan berbuka puasa itu sunat. Sunat bagi siapa? Orang yang berpuasa Ramadan, dan selain daripada orang yang berpuasa Ramadan lah, iaitu dia sunat untuk menyegerakan berbuka puasa. Kerana ada hadis Nabi SAW buat begitu. Dia panggil apa? Hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Dia kata, la tazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharu as-suhura. Sentiasalah manusia itu dalam kebaikan selama mana mereka mempercepatkan buka puasa dan melambatkan sahur. Kemudian timbul persoalan, adakah hasil buka puasa tu dengan jima? Adakah hasil buka puasa tu dengan jima? Khilaf. Syekh Al-Bijirmi rahimahullah ta'ala kata, ya, dapat buka puasa dengan jima. Pandangan Syekh Al-Qalyubi rahimahullah ta'ala sebut, tak memada buka puasa dengan jima. Khilaf ulama mutaakhirin. Persoalan kedua, boleh ke tak, memada ke tak kita buka puasa dengan memasukkan ulat dalam telinga kita, ataupun masuk sesuatu ke dalam telinga kita? Hak tu pun khilaf. Syekh Qalyubi kata ya, ulama lain kata, ada yang kata tidak, memadai buka puasa tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, matahari. Pertama, menyegerakan berbuka apabila masuk matahari ke bumi. Masuk matahari ini terbenam. Keduanya, melambatkan makan sahur. Tu ma'ruf lah tadi. Makan sahur tu lambat. Sunatnya melambatkan makanan, melambatkan sahur. Melambatkan sahur ni sunat. Sunat sahur. Sahur. Makan sahur, makan pada waktu sahur, dia panggil suhur. Dia panggil apa? Suhur. Kalau kita makan pada waktu sahur, dia panggil suhur. Benda yang dimakan waktu sahur, sahur. Tu bahasa. Makan pada waktu sahur dia panggil suhur, dengan dengan bomba. Kalau apa yang dimakan, benda yang dimakan ketika sahur, dia panggil sahur. Kenapa sunat untuk melambatkan sahur? Disunatkan untuk bersahur. Disunatkan bersahur kerana Nabi SAW suruh. Tadi kita baca hadis dah. Dan kerana waktu sahur itu waktu yang barakah. Hasillah untuk orang tu bersahur walaupun dia tu makan, walaupun dia minum seteguk air, bolehlah, dia tu kira bersahur. Masuk waktu sahur tu ialah pada pertengahan malam. Bila masuk pertengahan malam, maknanya kalau pukul 9 makan untuk sahur, tak sah.
Tak dikira sahur lah. Kena makan paling kurang 1-2 pagi. Itu paling kurang. Itu pun tidak afdal kerana tidak melambatkan sahur. Hikmah kenapa dia disunatkan untuk sahur ialah untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk berpuasa. Pertama. Yang keduanya ialah untuk berbeza dengan ahli kitab. Ahli kitab puasa juga, tapi puasanya tidak ada sahur. Tidak ada sahur. Maka disunatkan untuk bersahur. Walaupun puasa di bulan Syaban. Puasa sunat lah. Sunat juga bersahur. Syekh Rabi rahimahullahu ta'ala mengatakan sahur tu perlu makan benda yang seperti mana buka puasa. Buka puasa dengan rutab, dengan tamar. Begitu juga sahur dengan rutab, dengan tamar. Tak memadai dengan seteguk air. Tadi seteguk air. Tadi memadai dengan seteguk air. Kata Syekh Rabi rahimahullahu ta'ala berpendapat bahawasanya sahur ni perlu makan tamar dengan rutab seperti mana apa? Seperti mana berbuka puasa. Habis. Okey, kemudian bukan. Yang kata seteguk air itu nak mendapat asal pahala sunat sahur. Dari sudut nak makan apa sahur, maka makanan dia seperti berbuka, iaitu tamar dan rutab. Begitu. Mana kan kalau dalam buka puasa kan ada apa? Level dia. Kalau tak ada rutab, tamar, tak ada tamar, makanan manis dan sebagainya, ikut sama juga macam sahur. Tapi kalau minum air memadai dah. Dapat asal pahala sunat. Okey. Habis kemudian kata musannif rahimahullah. Okey, sebelum kata musannif, kalau seorang tu syok, dah terbit fajar ke belum? Sebab dia kena sahur sebelum fajar. Kalau dia syok, terbit kedok fajar, maka dia perlu tinggalkan sahur. Kerana takut-takut benar pada hakikatnya dia tu sahur dalam keadaan sudah subuh, maka akan menyebabkan batal puasanya. Tu kalau syok Kalau syok terbit fajar kedok perlu tinggal. Tapi kalau zat masih malam, maka sunat juga sahur. Kalau zat masih malam, maka sunat juga sahur. Cuma kalau lepas tengok-tengok nyatanya aku makan sahur tadi waktu subuh dah, hak tu batal. Hak tu batal. Kalau dia zat masih lagi kekal malam, sunat sahur. Tapi kalau nyata sebaliknya, batal puasa. Kalau syok terbit fajar ke belum, maka sunat tinggal. Habis kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, mana tadi? Berbuka, sahur. Ketiganya meninggalkan segala berbantah-bantahan. Meninggalkan segala berbantah-bantahan dengan sekalian orang daripada perkataan yang kebajikan. Yang ni kita hendaklah, dia kata apa tadi? Sunat puasa ni meninggalkan segala berbantah-bantahan, segala perkara yang tidak elok berkaitan dengan mulut, khususnya dengan sekalian orang daripada perkataan yang kebajikan. Perkataan yang kebajikan itulah, perkataan yang baik itulah sebagai ganti ketika kita berpuasa, kita perlu tinggalkan berbantah-bantahan. Okey. Ketika kita puasa, sunat tinggal menipu. Sunat kita tinggal menipu, sunat kita tinggal mengumpat, walaupun mengumpat dan tipu tu harus sekalipun. Sunat. Menipu tu haram, tinggal menipu tu wajib. Tapi nisbah tinggal menipu dalam puasa, ketika puasa sunat. Bukan kata tinggal bohong tu sunat. Tinggal bohong tu sunat dalam puasa. Diri bohong tu wajib tinggal. Jadi sunat meninggalkan bohong, meninggalkan ghibah ataupun mengumpat, walaupun ghibah dan juga bohong ni diharuskan sekalipun.
Ada ketika mana mengumpat ni harus. Maka sunat 3. Beza kalau wajib mengumpat, wajib bohong. Tu kena buat walaupun dalam keadaan puasa. Contohnya kalau kita tak bohong akan menyebabkan satu orang nyawa hilang. Maka kita wajib bohong. Ataupun kita kena menyebutkan aib orang yang nak menikah dengan kita, orang tengah. Wajib menyebut lah. Dia ni sebenarnya tak bayar dan sebagainya, boleh. Ketika mana orang nak menikah dengan seorang perempuan ataupun seorang lelaki, ada orang tengah nak membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat orang tu, wajib mengumpat ketika tu. Untuk apa nama tu, dia dapat kenyataan lah macam mana calon dia tu. Apa lagi? Jadi kalau seorang tu kalau mengumpat, maka dia berdosa. Dosa mengumpat tu ada. Nisbah puasa pula batal pahala puasa, tapi tak batal puasa. Nisbah puasa batal pahala puasa, nisbah diri mengumpat tu haram. Tapi ada pandangan di kalangan ulama, contohnya Imam Al-Azra'i rahimahullahu ta'ala kata, dia kata kalaulah seseorang itu Imam Al-Auza'i, bukan Azra'i, Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala kata, orang yang mengumpat, orang yang bohong ketika berpuasa ni batal puasa. Seperti mana pendapat qiyas kepada pendapat sebahagian daripada mazhab Hambali. Batal puasa kalau mengumpat, kalau bohong. Batal tu. Jadi tadi kita kata orang tu mengumpat ketika berpuasa, diri mengumpat tu haram. Puasa, pahala puasanya batal, diri puasa tak batal, pahala puasa batal. Cuma ada sebahagian pendapat ulama, Imam Al-Azra'i, ini baru Azra'i mengatakan dapat juga pahala puasa, cuma berdosa ketika mengumpat. Jadi khilaf lah, hasil pahala kedak ketika mengumpat. Pandangan mu'tamad tak hasil pahala, habis pahala puasa, hanya sah puasa, haram mengumpat. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mana tadi? Habis. Adapun yang membatalkan puasa itu 10 perkara. Dia ulang balik ni. Pertamanya makan dan minum, makruf dah, tadi kita sebut dah. Kedua, memasukkan sesuatu ain kepada rongganya rongga seorang. Rongga kalau mulut, batin daripada dia, makhraj huruf hamzah dengan ha. Kalau ha dengan kha masih lagi zahir. Kalau telinga pula dalam tu, kalau masih sampai telunjuk ni kat sini, ni tak kira masuk di batin telinga. Kalau hidung pula, daripada hidung ni sampai ke khayshum, atas ni dia panggil zahir, atas pada ni dia panggil batin. Kalau masih lagi korek hidung, tak ada masalah. Atas daripada ni khayshum, atas daripada tulang ni, maka dia panggil batin. Hak tu baru batal. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ketiganya mengisap bauan salah suatu daripada dua jalan. Dua jalan ni kubur dubur, cuma mengisap bauan. Mengisap bauan kot mana Kalau kubur dengan dubur tu, mengisap bauan atau kita kata mengisap sesuatu tu faham lah. Cuma bauan tu, kalau bau tak ada apa. Bau tak ada. Satu bau ni berkaitan dengan hidung kalau bahasa kita sekarang ni. Bau dengan hidung tak ada masalah. Cumanya kalau bau benda-benda sedap makruh lah ketika berpuasa. Bau wangi-wangian, bau masakan, hukum dia makruh. Rasa masakan bagi orang yang tidak memasak, kalau dia tak telan masakan tersebut, dia hanya rasa, makruh. Bagi orang yang masak, dia rasa kulit lidah, kemudian ludah semula, tak makruh. Itu kata Imam Asy-Syarqawi rahimahullah dalam Hasyiah Asy-Syarqawi ala At-Tahrir. Orang yang masak nak rasa masakan dia dengan lidah, kemudian dia ludah semula, hak tu tak makruh dan tak batal. Orang yang tak ada kaitan dengan masak, dia pergi rasa dengan lidah, kemudian ludah semula, makruh.
Cuma ni lah, mengisap bauan salah satu daripada dua jalan. Apa benda tu? Kalau nak kata isap dengan mana masuk ke suatu ke dalam kubur dengan dubur, tu memang batal lah. Keempatnya muntah sebab disengaja. Tu tadi dah. Kelima jima' pada siang hari. Ada dah tadi. Keenam mengeluarkan mani daripada sentuh-sentuh dua kulit perempuan dengan laki-laki. Dia panggil apa? Al-lamsu. Sentuh kulit tanpa hail. Kena tambah satu lagi, tanpa ada hail, ada penghalang. Dan kalau mengeluarkan air mani qasad onani, walaupun ada hail, batal juga. Dia main dia punya zakar itu oleh isteri dia dalam keadaan berkain sehingga keluar air mani, batal juga. Ketujuhnya haid. Kedelapannya nifas. Kesembilannya wiladah. Cuma haid dengan nifas, kita kata dah, bila keluar darah, zahirnya hukum haid, zahirnya hukum nifas. Bila zahirnya hukum haid, zahirnya hukum nifas, tiba-tiba pukul 3 petang berhenti. Cek, tak cukup 24 jam. Darah tu darah fasad. Kalaulah dia tidak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa lagi, ketika mana dia sedang keluar darah, dia boleh sambung puasa. Itu disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Tapi kalau dah cukup 24 jam, lepas tu berhenti, nyatalah hak tu tak sah lah, haid lah tu. Kena qadha semula. Kesembilannya wiladah, beranak. Iaitu dia beranak di siang hari, walaupun tak keluar darah haid dan nifas sebelum tu dan sebelum tu. Sebelum tu tak keluar darah haid, selepas tu pun tak keluar darah nifas, hanya beranak semata-mata, batal. Kerana beranak ni munaqidul mani yang terhimpun. Ataupun ilah yang lain, wiladah ni mazinnatun, tempat sangkaan untuk keluar darah nifas. Sebab bila wiladah pada ghalibnya ada nifas, walaupun tak keluar lagi, tapi dia pada mazinnatu damin nifas, tempat zat darah nifas keluar. Mazinnatu khuruji damin nifas, tempat zat keluar darah nifas bila beranak, maka batal. Kesepuluhnya murtad. Arti murtad mengiktiqadkan i'tiqad kafir. Bahkan kalau dia buat dengan perbuatan dan dengan perkataan yang menjadikan dia murtad, juga tetap batal puasa. Diharamkan berpuasa itu pada hari raya fitrah, haram lagi tidak sah. Dan hari raya kurban, haram lagi tidak sah. Kalau kalau seorang tu puasa sunat tanpa izin suami, hukum dia adalah haram. Haram. Dia puasa tanpa izin suami, hukum dia adalah haram. Bila suami itu ada di rumah. Adapun suami kalau tak ada di rumah, dia tak payahlah minta izinnya, sebab tak ada kaitan dengan persetubuhan kalau suami dia tak ada ke rumah. Tapi kalau suami dia izin ataupun ada qarinah izin, biasa semua dia ada izin dah, dia pun puasa. Tak apa. Dan hari-hari tasyriq, iaitu hari tasyriq, hari yang kemudian, yakni selepas daripada hari raya kurban 3 hari, 11, 12, 13. Hari tasyriq, hari yang boleh berkorban lagi, dan hari yang untuk makan dan minum. Lafaz niat bertayamum sembahyang 5 waktu. Mudah ni. Nawaitu tayammuma listibahati fardis salati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Ta'ala. Tayamum ni ganti daripada air yang tidak boleh ambil sembahyang ataupun mandi. Kalau tak boleh ambil air sembahyang, contoh balut di tangan kanan, maka ketika basuh muka, dia basuh muka. Mari ke tangan kanan, maka dia tayamum, ganti dengan tayamum. Sapu air ke atas balutan, kemudian tayamum, kemudian pergi kepada tangan kiri, basuh macam biasa. Itu kalau ganti anggota wudu. Adapun ganti untuk mandi, contoh dia tak boleh kena air langsung, tak boleh mandi ni, maka ganti dengan tayamum sekali saja, tak payah banyak kali. Anggota wudu berbeza-beza, anggota mandi dikira satu. Anggota wudu kira beza, muka lain, tangan lain, kaki lain, kepala lain. Tapi kalau anggota dalam mandi, satu saja, seluruh tu badan.
Jadi kalau contohnya kita ada tampal di kaki satu, di tangan satu, di kepala satu, nak mandi wajib ni, basuh tempat yang tidak balut saja, kemudian ganti sekali ya tayamum. Tak payah ganti banyak kali. Tu. Lafaz niat puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nawaitu sauma ghadin an sittatin min yaumi Syawal sunnatan lillahi ta'ala. Ini bahasa Arab ni. Tak bahasa Arab tak apa. Sahaja aku puasa esok hari daripada 6 hari daripada bulan Syawal, sunat kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat mengeluarkan zakat harta. Nawaitu ikhrajaz zakati al-maliyati anni syar'an lillahi ta'ala. Sahaja aku mengeluarkan zakat harta daripadaku pada syarak kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat mandi gerhana. Nawaitul ghusla lil kusufi sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi bagi gerhana, sunat kerana Allah Ta'ala. Kita pun dah bahas dah semayang gerhana. Tak bahas lagi sebenarnya, bahas lepas pada ni. Semayang gerhana tu ni baru mandi. Lafaz niat mandi kafir masuk Islam, iaitu kalau dia tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak pernah berjunub pada waktu kafir, maka sunat mandi. Kalau tak, wajib mandi. Nawaitul ghusla lil islami sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi kerana masuk Islam, sunat kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang sunat zuhur dahulunya qabliyah. Usalli sunnatal zuhri rak'ataini qabliyatan, bukan qalbiyatan. Qabliyatan betul lah. Qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar takbir. Aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat dahulu. Dahulu ni dahulu pada zuhur kerana Allah Ta'ala. Qabliyatan tu ta'yin dia. Lafaz niat sembahyang sunat zuhur kemudian sembahyang zuhur. Usalli sunnatal zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat kemudian pada fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Itu ta'yin dia. Usalli qasad sunat tu ta'arud. Itu sunat dia. Az-zuhri dia punya waktu. Cuma kena ba'diyatan. Sebab apa? Sebab dia nak bezakan ba'diyatan dengan qabliyah. Lafaz niat sembahyang sunat asar. Wallahu a'lam. Ada soalan? Orang yang tangan balut sebelah, kaki balut sebelah, maka bila nak berwuduk macam mana? Maka dia perlu basuh muka dulu sebab tak berbalut. Kemudian bila sampai tangan kanan yang berbalut, dia hendaklah sapu air atas balut tersebut, kemudian ganti dengan tayamum. Kemudian basuh tangan kiri pula. Kemudian mari basuh sapu kepala. Okey, sapu kepala tak ada apa. Lepas tu basuh kaki kanan balut. Maka sama juga basuh tempat yang tak balut saja. Kalau balut belakang, maka sapu air atas balut tu, kemudian ganti tayamum lagi. Kemudian basuh kaki kiri. Itu. Perlu tayamum dulu ke atau sapu dulu? Tu khilaf. Tu khilaf pula. Tu boleh belakang. Boleh belakang. Cumanya tak boleh gini. Tayamum dulu kemudian ambil wudu. Tak boleh Tayamum belakang siap kemudian ambil wudu. Tak boleh. Dia kena ikut tertib lah. Sebab anggota wudu ni dia asing-asing, beza dengan mandi. Kalau mandi betul. Kalau mandi ada tempat yang tak boleh kena air, ada tempat yang boleh kena air, boleh dahulukan. Tayamum dulu, mandi dulu. Kalau berdehem sebab rasa tak selesa kat kerongkong, dikira sebagai berkata-kata ke ustaz? Berdehem ni apa bahas 14 masalah. Berdehem ni lepas ni kita jawab masa majlis yang lepas ni, insya-Allah. Kita nak tengok balik sebab berdehem ni dia ada detail dia. Dia bukan main perang gitu. Berdehem batal, tak betul tu. Berdehem tak mesti batal. Yang kita pernah jawab tu. Cuma tak tahulah pernah jawab Berdehem tu ada masalah dia. Tu lepas ni. Ada soalan? Tak? Wallahu ta'ala. Cuma yang kata berdehem sebab rasa tak selesa, dikira sebagai kata-kata. Okey, gini. Jawab secara spontan. Berdehem kalau tak keluar huruf, tak kira kalam. Berdehem kalau suara saja. Suara ya, tak kira kalam. Yang kata berdehem batal ni kalau zahir huruf. Batal tu. Zahir huruf. Kalau bunyi saja tak batal. Bunyilah 400 juta kali pun tak batal. Cuma buruklah lekeh kan tu.
tu tak keluar huruf, dia keluar suara. Suara tak mesti huruf. Lepas tu Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hidi sebut al-kalamu laisa biharfin wala sautin. Sifat perkataan Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Kenapa kena kata tidak bersuara? Sebab suara tak mesti huruf. Bersuara tak mesti berhuruf. Berhuruf kalau dengan suara mesti bersuara. Jadi kalau contoh kita kata saya suka kamu, tu bersuara lagi pula berhuruf. Tapi kalau bunyi burung, tu bunyi tak ada suara, tak ada huruf pun. Hanya bunyi. Tu. Jadi kalau berdehem hanya bunyi semata-mata, bukan tubik zahir huruf, maka tu tak batal, tu tak dikira kalam. Seperti mana tadi disebut, satu huruf yang tidak faham makna, kalau disebut dan dia sebut lagi dalam keadaan tidak berturut-turut, tak batal sebab tidak dikira kalam. Itu satu huruf. Kalau yang tidak berhuruf, bahkan hanya bersuara saja, tu lagi tak batal. Tu kalau secara umum lah. Dia berdehem ni ada 10, tak ingat 10 masalah ke apa, dia pecah huruf-huruf dia tu. Kita pernah jawab tu. Kat dalam tele tu ada. Tak berdehem ada tu. Kita buat tajuk. Ada lagi? Wallahu a'lam. Sambung jam 2 suku insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ni nak habis ni, bukan nak habis. Kita boleh cepat lepas ni sebab dia doa saja. Sampai kat sembahyang tasbih boleh ikut. Sampai muka surat 47 insya-Allah. Wallahu taala alam. Esok lagi cepat. Esok sampai muka surat 70 sebab zikir berlaku. Nak habis lah kita balik awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.